kecantikan wanita dan sebagainya lah. Banyak ya yang boleh dibantu. Boleh apa orang kata dihubungi ya. So kita belajar macam mana cara berkomunikasi, cara macam mana untuk mengenali seseorang dan banyak perkara lain yang boleh dipelajari daripada aktiviti ini. Selain daripada itu, mereka juga dapat mengenali keadaan dan situasi yang berbeza antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. So yang ketiga, anda boleh bagi poin yang ketiga iaitu memberi ruang dan peluang kepada remaja untuk menyumbang tenaga dan bakti. Remaja ni, kalau boleh mereka perlu menyumbangkan bakti. Ada hubungan dengan masyarakat setempat. Sebab apa? Kalau mereka mengasingkan diri, mungkin remaja-remaja tertarik kepada aktiviti-aktiviti yang negatif. Jadi untuk mengelakkan daripada pelajar melibatkan dengan aktiviti negatif, bercampur dengan orang-orang yang tidak sepatutnya. So mereka boleh menyumbangkan tenaga dan bakti. Mereka dapat dapat belajar banyak perkara. Selain daripada itu, awak boleh lihat di sini situasi penularan penyakit pandemik seperti COVID-19. Di sini salah satu daripada situasi di mana remaja boleh membantu. Contoh kalau saya tak silap masa COVID-19 ramai sukarelawan di tempat di mana masyarakat umum pergi untuk mendapatkan suntikan COVID-19. So mereka boleh terlibat dengan sistem yang telah diatur bagaimana untuk menguruskan perjalanan untuk orang, bagaimana mereka boleh mendapatkan suntikan COVID-19 tadi. Mereka berkongsi kemahiran seperti konsultan, khidmat nasihat dan perundingan dan juga memberi manfaat kepada orang ramai. Peribahasa, masuk peribahasa kat situ, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Maksudnya di sini kita boleh membentuk sahsiah diri remaja tu untuk lebih bertanggungjawab, lebih mempunyai pengalaman bagaimana untuk menguruskan sesuatu perkara dengan lebih profesional. Jadi kita lentur mereka daripada awal. Kita bentuk mereka daripada awal. Sebab tu dia kata sini melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Maksudnya menyediakan pelapis-pelapis generasi yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Kita bermula daripada aktiviti-aktiviti seperti inilah di kalangan remaja. So akhir sekali kat sini adalah penutup. Penutup boleh menyatu padukan masyarakat, menyumbang tenaga, menyatu padukan masyarakat, iaitu dengan cara menyumbang tenaga, rezeki dan idea. Rezeki pun juga rezeki ni mungkin menyumbang ni maksudnya mungkin orang boleh memberi bantuan dalam bentuk keuangan, dalam bentuk makanan, dan banyak lagi lah. Membantu golongan yang kurang bernasib baik, sumbangan dalam pelbagai bentuk. Gini boleh bagi contoh sumbangan dalam pelbagai bentuk tadilah, tenaga, wang ringgit dan juga idea. Membantu itu konsultansi, konsultan tu apa dia panggil, konsultansi atau perunding cara dalam bahasa Melayu disebut runding cara, memberi nasihat, khidmat nasihat kepada penduduk-penduduk masyarakat tempatan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dan pengalaman yang diperolehi oleh remaja adalah sangat bernilai sukarela bermaksud di sini mengulurkan bantuan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kesanggupan meluangkan masa bersama-sama dengan masyarakat adalah lebih berharga. Awak tulis kat situ, tambah lagi ayat, contoh dan sebagainya. Boleh faham semua? Boleh faham? Faham ya? Bagus. Kumuta dan Haziq. Saya tengok ada lebih kurang 8 orang menghadiri kelas
bahasa Melayu pada malam ini. Okey. So kita pada 8.36, so ada lagi bahan yang saya nak bincangkan dengan anda semua. Okey, ini adalah soalan yang saya dapatkan untuk perbincangan untuk pelajar-pelajar semua. Okey, kalau pelajar tengok, ini adalah kertas satu. Kertas satu ni banyak ya tentang, tengok soalan dia, huraian. Soalan yang pertama ni adalah huraian. Ni. Okey, soalan bahagian B pula, ini adalah bahagian A ya. Ada satu soalan iaitu anda dikehendaki membuat huraian daripada dua gambar ataupun grafik yang dan juga maklumat yang diberikan, dan huraian tu hendaklah di antara 150 hingga 200 patah perkataan. Ini kalau ini saya nak buat sekarang, mungkin kita memerlukan masa sikit. Biasanya kalau yang macam ni saya bagi peluang awak buat dulu. Okay, bahagian B, ini adalah karangan. Karangan panjang dalam 350 hingga 500 patah perkataan. Ini antara soalan ya. Ini saya ada bagi dalam grup ya. Dalam WhatsApp group. Okey, ini soalan ini huraikan langkah-langkah. Untuk soalan satu, tengok ya. Soalan satu, huraikan langkah-langkah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Itu awak kena fikir tu itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ini adalah tentang Minggu Kesihatan Sekolah. Anda dikehendaki menyampaikan ceramah yang bertajuk khasiat makan sayur-sayuran. So awak kena tulis teks ceramah berkaitan dengan khasiat makan sayur-sayuran. Ini antara soalan ya yang dipaparkan, yang boleh dikeluarkan untuk soalan SPM. Okey, seterusnya ini adalah soalan ini, bincangkan manfaat dan pengalaman yang anda peroleh semasa menyertai kem motivasi tersebut. Ini berkaitan dengan kem motivasi. Okey, anda telah menyertai kem motivasi yang dianjurkan oleh sekolah dan pelbagai aktiviti telah anda sertai sepanjang mengikuti kem motivasi tersebut. Jadi awak kena ceritakan manfaat dan pengalaman anda. Itu untuk soalan yang ketiga. Ini kena awak boleh buat latihan di rumah, boleh ya. Okey, selain daripada itu, soalan yang keempat. Mana tahu soalan-soalan ni boleh jadi keluar untuk SPM nanti. Okey, soalan yang keempat, jelaskan program-program tersebut. Ini adalah pengalaman ya. Okey, cuba tengok ya. Sebagai proses terhadap kandungan pengalaman seorang pegawai pemasaran yang bertugas di Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, anda berminat untuk menceburi kerjaya sebagai seorang pegawai pemasaran. Oleh itu, anda ingin mengetahui program-program yang dijalankan oleh agensi tersebut dengan lebih lanjutnya. Jelaskan program-program tersebut. Ini awak kena tahu lah program yang ada kaitan dengan pemasaran yang dibuat oleh Fama. Ini sebenarnya awak kena buat kajian awal ni untuk jawab soalan ni, betul tak? Alright ya. Okay, so ini semua berbentuk karangan ya. Okay, apa yang saya nak bawa pada anda semua, kita ada lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita dah pergi pada pukul 9. Pukul 9 kita akan tukar pada mata pelajaran sains ya. Okey, cuba tengok sini. Okey, malam ni kita mungkin kalau sempat kita buat yang ini. Ini adalah kertas 2. Okey, pelajar-pelajar masih ada kat sini? Semua? Belum cikgu, saya baru join kelas BM minggu ini. Kalau boleh sertai kelas setiap minggu ya, supaya awak tak ketinggalan lah maklumat ya. Okey, kelas 2. Kertas 2. Kertas peperiksaan mengandungi 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jawab semua soalan. Okey, kita cuba ya soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Sistem dan aplikasi bahasa ya.
Saya bacakan. Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan sedaraikan 2 kata sendi, nama dan 2 kata bilangan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan ataupun menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. Okey, awak baca sini. So, bagi tahu saya apa dia yang mana kita boleh kira sebagai kata sendi nama. Dan cari awak cari senaraikan 2 kata sendi nama dan 2 kata bilangan. Okey, awak baca dan bagi tahu saya. Dua kata sendi nama. Okey, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Kata sendi nama. Siapa nak jawab? Cari 2 kata sendi nama. Yang pertama, okey, cuba tengok ayat. Ya? Apa tu jawapannya? Jawapan dia apa? Jawapan dia untuk. Untuk sendi nama. Kata sendi nama. Boleh tak? Bagi 2 kata sendi nama. Yang mana satu tu? Okey. Dapat? Tak tahu? Untuk sendi nama ada 2 dan kata bilangan pun ada 2. Okey, saya bagi jawapan. Give up dah? Boleh tak? Dia dah SPM dah dekat ni. Macam mana tu? Okey. Yang pertama, untuk yang ini ya. Untuk kata sendi nama, ada 2 ya. Yang pertama ialah di dan yang kedua ialah, apa dia yang kedua? Nombor 1 di dan yang kedua ialah dari.
Daripada. Itu sendi nama. So awak carilah yang mana D. D yang mana? Ini ada D. Dirasai, dikaitkan, di sekolah. Lagi mana? Okey. Satu, di. Yang kedua ialah daripada. Ini ya, daripada. Okey, kata bilangan. Kata bilangan menunjukkan bilangan. Ayat yang pertama ada tak kata bilangan? Siapa nak cuba? Test awak punya kefahaman. Okey. Ini ya kata bilangan. Setiap. Setiap ni menunjukkan bilangan. Setiap satu. Setiap kali. Okey. Selain daripada tu. Ini ya. Pelbagai pihak. Setiap kali menunjukkan bilangan, kata bilangan, setiap kali pelbagai menunjukkan bilangan juga. Selain daripada itu ada lagi tak? Itu saja. So yang ini untuk kata bilangan. Okey. Setiap dan juga pelbagai. Okey? Dapat dua. Okey, faham ya? Right, dua. Okey, kita pergi terus kepada soalan nombor 2. Okey? Baca petikan di bawah ini dengan telitinya. Kemudian nyatakan pola ayat bagi setiap ayat dalam petikan sama ada frasa nama campur frasa nama campur frasa nama, FN campur FN, frasa nama campur frasa kerja, FN campur FK, ataupun frasa nama campur frasa adjektif, ataupun FN tambah FE, ataupun frasa nama tambah frasa sendi nama, FN tambah FS. Yang mana satu tau? Okay, dunia pendidikan telah mengalami pelbagai perubahan terutamanya dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Apa tu? Ayat yang pertama, TMK. Ayat yang pertama ni, apa dia? Frasa nama dan apa dia? F N tambah F K. Tak nampak jelas kan? Untuk ini ayat yang pertama ni. Okay, saya padamkan. Okay, untuk yang pertama
ialah Fn tambah Fk. Ayat nombor 1 tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada guru ialah individu yang signifikan melakukan perubahan ini. Okey, Fn dan apa tu? Fn dan Fn. Frasa nama, okay, dan juga tambah frasa nama. Guru frasa nama ialah individu yang signifikan melakukan perubahan ini. Okay. Ayat yang seterusnya. Peranan guru sangat besar untuk mengukuhkan penggunaan teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru sangat besar. Peranan guru sangat besar untuk mengukuhkan penggunaan teknologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, so yang ini peranan guru. Okey, dah terkeluar. Okey, saya upload balik. Boleh nampak? Okey, yang ini adalah Fn tambah dengan Fn dan plus Fe, adjektif. Okey, Fn dan Fe. Okey, itu ayat yang peranan guru tadi ya. Okey, so kita pergi pada plikas. Ialah satu daripada cara untuk menilai soalan-soalan pelbagai pilihan dalam suasana kolaboratif yang amat berkesan. Oh, dahsyat ya. Soalan ni ayat dia ni, plikas. Ialah satu daripada cara untuk menilai soalan-soalan pelbagai pilihan dalam suasana kolaboratif yang amat berkesan. Okey. Ini ialah Fn tambah Fs. Okey. Frasa nama tambah frasa sendi nama. Okey. Dan seterusnya, ayat yang terakhir di sini, guru akan berupaya mendapatkan data dan maklumat cepat dan tepat terhadap pencapaian murid. Itu adalah ini kat sini kan. Ni ayat yang akhir tu. Fn tambah apa tu? Yang akhir. Fk. Fk tu adalah kerja, frasa kerja. Okey, frasa nama ditambah dengan frasa kerja. Guru akan berupaya mendapatkan data dan maklum balas yang cepat dan tepat terhadap pencapaian murid. Itu fasa kerja. Boleh faham semua? Ya, awak buat catatan ya, ambil gambar ke apa. Okey. Dia untuk setiap ayat tu awak kena nyatakan ya. Nampak tu. Kemudian nyatakan pola ayat bagi setiap ayat dalam petikan sama ada frasa nama tambah frasa nama, frasa nama tambah frasa kerja dan sebagainya. Okey, boleh faham? Okey.
Dan kalau kita boleh pergi lagi, kat sini boleh tak? 12 kesalahan bahasa. 12 kesalahan bahasa. Kita ada lebih kurang 4 minit. Tak tahu sempat ke tak. Cuba cari kesalahan bahasa di situ. Ketika kita merayakan hari anti rasuah antarabangsa, persoalan yang harus kita tanya kepada diri sendiri iaitu di mana kita berada dalam indeks persepsi rasuah kebangsaan. Mana salah? Semua senyap hari ni semua senyap nak cuba jawab. Siapa nak cuba jawab? Ada lebih kurang 7 orang sekarang ya mengikuti kelas. Okey, cuba jawab. 12 ke 8. Tak apa, kalau awak mungkin awak rasa okey, saya untuk cepatkan lagi saya gariskan ya. Gariskan yang ayat yang salah tadi ya. Okey, sorry. Okey, saya padamkan. Ini ya. Yang pertama merayakan, yang ini saya garis ni awak cuba cari pembetulan ataupun cari ayat yang betul. Ini maksudnya kesilapan bahasa. Seterusnya ini. Cuba fikirkan apa yang betul. Di mana? Yang ini ya, intipan. Melonjakkan. Banyak kesilapan di situ kan? Mesti kita bantu. Okey, lagi. Selain daripada itu, ini kesilapan ejaan. Lalu, rakyat yang prihatin. Seliaan dan bernilai. So itu adalah kesalahan-kesalahan dan anda diminta untuk memperbetulkan. Tapi kalau dalam SPM, kamu tidak diberi ya perkataan-perkataan yang bergaris tu so awak kena cari sendiri. Betul tak? Cari 12 kesilapan tersebut. Alright, so awak kena perbaiki. Okay, ketika kita merayakan hari anti rasuah, merayakan sepatutnya apa? Okay, boleh tolong jawab? Merayakan, boleh guna mic? Awak SPM ni, awak kena aktif sikit tak boleh diam aja. Tak boleh tunggu dan lihat, tunggu jawapannya, tak boleh. Awak kena sama-sama dalam grup untuk memberi jawapan. Ketika kita merayakan hari anti rasuah, apa sepatutnya? Merayai. Apa dia? Meraikan. Merayai. Bukan merayai. Bukan merayai. Okay, meraikan. Okay, merayai tak ada Meraikan. Okay, itu jawapan dia. Allah. Kita keluar.
Okay, saya kena upload balik. Okay, semula. Okay, kita ketika kita meraihkan Hari Anti Rasuah. Apa salah anti rasuah? Apa yang silap? Bagaimana nak perbaiki di situ? Hari, siapa nak cuba? Okay, Kumuta. Kumuta diam aja. Siapa lagi kat sini ya? Saya kalau boleh nak minta biar pelajar-pelajar aktif menjawab, baru best kita belajar kan. Ada interaksi dua hala daripada saya seorang bercakap kan. Sebab ni BM jawapan bukan daripada saya yang bincang, saya bagi jawapan. Okay, saya minta student ataupun pelajar-pelajar sama-sama memberi jawapan. Kalau silap, kita belajar daripada situ. Okay, apa yang kesalahan anti rasuah ini? Apa kesilapan perkataan anti rasuah? Bagaimana nak betulkan? Ini mana bagi orang dah bagi dah benda yang salah tu, awak cuma betulkan je. Anti rasuah? Tak tahu. Okey, anti rasuah awak rapatkan ya. Rapatkan perkataan ini. Anti, besar ya. Okey, menurut yang ini, di mana kita berada dalam indeks persepsi? Di mana? Apa silap di situ? Oops. Okay, di mana